Alright, hai, Assalamualaikum. Apa khabar dan salam sejahtera? Dan hopefully anda boleh mula faham kalau anda baru ikut dan juga kalau dah lama dia mengingatkan balik dan lebih mendalam. Ini kerana dalam bimbingan forex trading dan metals ni khususnya, iaitu kita fokuskan dalam bentuk jangka masa panjang dan bimbingan ni kena berterusan. Dia tak boleh sekejap kan, 2-3 hari tengok, lepas tu dah tak tengok, tak boleh. Dia mesti always kena ingat kita punya mantra, salah satunya always, environment always stronger than will. Okay, kena ingat sekeliling kita sangat memberi kesan kepada diri kita. Jadi you kena surround diri you dengan input, maklumat dan sebagainya supaya you berada dalam kita punya tribe lah, so-called Root to FTT tribe ataupun community kita. Okay, hari ni saya nak kongsikan, kali ni saya nak kongsikan satu perkara yang macam agak, saya tak tahu lah, mungkin sedikit kontroversi ataupun mungkin sedikit subtle, maksudnya tak kisah apa sebagainya, ataupun mungkin sedikit, mungkin bukan sedikit, mungkin banyak kekeliruan juga. Iaitu pasal broker dan juga account. Jadi, broker apa nak pilih dan juga akaun mana yang nak guna kan. You pernah tak dengar macam pelbagai jenis broker, saya tak nak sebut sebab sensitivity isu broker. Dan pada yang sama juga ialah akaun kan. Ada akaun Send, ada akaun Micro, ada akaun iaitu Standard, ada akaun STP, apa benda sebagainya kan, ataupun akaun ECN dan sebagainya kan. So jadi kenapa saya terangkan pasal benda ni? Pasalnya takutnya ialah satu dari segi teknikal dan juga psikologi kita jadi tak jelas dan faham apa kita buat. Satu ialah dari segi outcome dan juga dari segi long term sustainability dan juga growth. Kenapa saya cerita macam ni? Pasal bila you dah lama dalam forex trading, peringkat awal lah you akan mencari broker yang melampau-lampau lah. Contohnya bagi deposit melampau, ataupun boleh buka akaun yang paling kecil melampau, ataupun boleh juga melampau-lampau. Tapi once you dah lama, duit you dah besar, you akan start concern macam mana you nak protect duit you kan. Jadi saya tak nak cerita macam mana protection tu dari segi jangka masa panjang, tetapi saya nak cerita ni permulaan kita ni, kat mana start. Kadang-kadang newbie ni terpengaruh dengan pernah tak you tengok macam orang post lot 1.00, you kata oh gila bapak yakinnya dia, tapi you tak tahu itu mungkin sebenarnya ialah mungkin 10 sen ataupun mungkin hanya iaitu $1 kan. Kalau ikut 1.00 sepatutnya $10 mungkin kan. Jadi satu sudut lah kita kena faham dan juga tidak terpengaruh kan. Ada banyak beza. Saya tak nak sentuh kepada terlalu teknikal jenis akaun dan berapa lot dia, tapi at least you faham apa benda yang berlaku. Okay, Nombor satu lah broker ni, you kena faham. Broker ni dia ada beberapa jenis lah. Dia ada beberapa jenis. Dia ada A-book, dia ada B-book dan juga dia ada C-book. So ini jenis broker. So ini saya nak you faham awal-awal, dia ada beberapa jenis broker. Okay. So dari sinilah you kena tahu broker ni ada beberapa jenis. So satu ialah dia panggil A-book. Okay. Yang kedua ialah B-book. Kan, saya pun tak tahu kenapa book ni. Mungkin sebab straight through processing STP nama dia macam tu. Atau adalah C-book. Secara asasnya, saya takkan pergi detail, tapi secara asasnya, you kena faham yang pertama, A-book ni ialah dia hantar kepada LP. Okay, hantar you punya execution kepada LP, liquidity provider, dan hantar kepada bank. Kan? Yang B-book ni kena hati-hati, dia tak hantar, dia simpan dalam server. Yang C-book ni ialah hybrid di antara iaitu A dan B. Maksudnya kalau you trading bagus, dia akan hantar pada A, trading tak bagus, dia simpan dekat B. Dia adalah algoritma AI dia, artificial intelligence dia. Jadi, kalau you faham, sebenarnya ada isu, saya tak tahulah dia kategori konspirasi ke, tapi saya berpendapat dia more on nak make it profitable. Bila you dalam bidang ni, dan tambah-tambah kawan saya juga ada sebahagian tu ialah founder broker dan juga deal dengan millions dalam brokerage ni. Jadi dia sebenarnya pembinaan broker ni sangat kritikal kan. Kalau you account 10,000 USD ke bawah, mungkin you boleh pilih broker mana-mana lah kan. Tapi kalau daripada peringkat awal tu, elok you pilih broker yang betul-betul established. Bukan dari segi contohnya ada, ni saya minta maaf, ini juga kontroversi. Mungkin ada tulis dekat dulu, masa zaman dulu, dia Forex Peace Army nama dia. Forex Peace Army, Forex Peace Army. Dia buat review broker. Okay. Lepas tu sekarang ni yang terbaru daripada China, WikiFX. Saya pernah bekerja sama dengan dia, tapi saya bukan menghentam. Saya cuma nak cakap takutnya you terpengaruh. Okay. Sebab kalau you tengok kat situ, ada rating dia bagikan. Tapi ada sebenarnya kerja belakang. Kerja belakang apa? Kerana dia buat establish tu, bisnes tu ialah dia nak dapatkan review pada broker tersebut dan dia meminta bayaran daripada broker. Kan? Kalau broker tak bayar, aku akan, dan tak bagi kerjasama, aku akan bagi list teruk pada engkau. Jadi itu antara benda yang you kena faham lah. Saya bukan kata dia tak betul. Wiki saya respect dan saya pun suka guna dia untuk tengok review, tapi ada setengah broker juga dia terinaya disebabkan macam itulah. Jadi maksudnya you kena deal dengan orang yang kena clear cut siapa yang bantu. Sebab tu dari segi brokerage ni sangat penting untuk tahu siapa di belakang dia, founder. Nombor dua lah, you boleh harapkan IBU. Dia macam insurans, macam-macam insurans bagus, tapi you kena ada pilih agent insurans yang betul.
Kan, gigi insurance tu yang akan tolong you apa masalah dan sebagainya akan sentiasa berada. Macam kita, macam di Road Activity Lab, kita fokus pada Primax, efek Primax Asia. So maksudnya apa-apa saja masalah kita akan ada untuk you. Kan, jadi kalau kita harapkan broker saja susah, you akan hubungi support, customer support you tak tahu, customer support boleh bertukar-tukar. Jadi sangat penting untuk ada authority dari segi siapa yang menjadi tunjang kepada broker selain daripada founder dan juga pekerja-pekerja dia. Pekerja memang tak boleh harap lah. Pasal dia kerja, dia boleh tukar broker lain, faham tak? Okay. So, jadi sekarang ni bukan saya kata pekerja broker tak boleh harap. Minta maaf, saya tarik balik kata-kata. Maksud saya ialah, you tidak boleh mengharapkan dia akan protect you kerana dia ni bekerja, dia boleh tukar-tukar kerja. Itu maksud saya. Bukan dia tak boleh harap. Saya kena betul dengan situ. Kan saya banyak kawan yang bekerja dengan broker, semua wonderful, semua bagus. Cuma nak ceritanya, kalau kita ni sebagai user, itu risiko kita. Okay. Lepas tu pada sama juga, dari segi broker ni kita tengok jenis akaun. Akaun ni jangan tertipu tau. Akaun ni dia macam ni. Dia ada akaun, contohnya kalau saya buat, katalah saya tandakan yang kat sini. Okay, katalah saya buat bahagian ni, dia ada macam-macam jenis akaun. Dia ada macam-macam jenis akaun. So kalau you tengok macam-macam jenis akaun tu, maksudnya contoh saya bagi sebagai contoh, iaitu satu ialah saya kata akaun tu nama dia, let's say akaun pertama ialah akaun Sense. Kan ada tahu akaun jenis Sense. Lepas tu ada Micro. Dia berbeza setiap broker. Mungkin saya akan cerita lebih detail akan datang. Lepas tu dia ada Standard. Lepas tu dia ada ECN. Ini yang biasa banyakkan broker ada lah. Okay. Sense ni maksudnya duit tu dalam Sense. Nilai di dalam Sense. So nilai dalam Sense. Nilai tu dalam Sense. Jadi kalau you nampak, saya tak sure macam mana pengiraan dia pasal saya lama gila tak trade akaun Sense. Last kali lah rasanya 10 tahun lepas kot. Kan? Jadi satu ialah you kena tahu ialah kadang-kadang you nampak nilai dia, contohnya lot dia lah contoh lot dia 1.00. Bukan bermaksud $10 tau. Ramai orang tertipu ialah tengok, oh gila power dia ni yang gila babi power, ataupun dia masuk 0.70 banyak gila layer. Kau ingat ni berapa ni? Kau ingat dia 0.70 tu $7 ke? Sebab akaun standard 0.70 $7 kan? Sebenarnya dia mungkin sebenarnya ialah 7 sen. 7 sen sebenarnya. Jadi you nampak layer banyak. Lepas tu untung dia macam beratus-ratus ribu kan. Contohnya you nampak macam untung dia contoh 3, 5, 6, 2, 3. Oh gila banyak untung. Sebenarnya ialah $35 saja. Kan kita pula nampak kat situ real gila kan. Jadi jangan jadi mangsa kepada marketing benda ni. Dan satu lagi ialah you sendiri trade pun jangan jadi mangsa diri you. Apa maksud mangsa diri you? Nanti saya cerita lepas ni. Saya nak cerita apa konsep broker ni dulu. Okay, lepas tu yang kedua, kita pergi kepada Micro. Micro ni macam dia nama account pada broker dia mungkin pergi masuk berbeza. Jadi you kena bear with saya. Ini saya refer pada Primax. Untuk Micro Sense tak ada. So 0.01 bermaksud ialah satu pip you ialah 1 sen. 1 sen. Bukan 1 cents. S-E-N-T-S. 1 cents. 0.01 per 1 sen. Maksudnya you akan masuk 1 sen bergerak dia. Okay, nilai standard dia kalau 0.01 bermaksud ialah 10 sen. Sama dengan ECN 01 ialah 10 sen. Jadi you kena tengok beza dia. So jangan kita macam terpengaruh ataupun tak faham apa benda yang dimaksudkan sebagai sini. So apa maksud dia ni? So maksud dia lah biar you tahu, you clear. Itulah maksud dia. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan konsep. Okay, saya sarankan. Satu ialah mengikut strategi lah. Mana you selesa. Saya tak boleh kata you kena follow saya 100%. Mana you selesa, you buat apa you selesa je pun. Macam contoh ialah, saya highly encourage kan, elakkan akun Sense. Tapi kalau saya nak belajar, saya nak main margin besar-besar, nak test itu sini, macam ni sebenarnya. Adik, kakak, abang, saya cakap ikhlas. Bila once you sampai satu tahap, you selalu you selalu berlatih motor kapcai, let's say. You berlatih motor kapcai. You berlatih motor kapcai. Lepas tu you nak pergi masuk Grand Prix. Grand Prix tu tak payah motor kapcai pun, tak payah motor superbike pun. Katalah kau nak pakai, saya tak tahu sekarang ni orang pakai motor apa. Contoh zaman saya dulu RGV, let's say kan. Suzuki RGV. Saya pakai dulu Suzuki RGV kan. So Suzuki RGV dengan kapcai totally different bang. Kau training bagi nak mampu setahun pakai kapcai, lepas tu kau tiba-tiba nak main RGV, susah. Apatah lagi you nak main superbike. Ibarat kalau kau dah akaun besar, you akan masuk kepada broker yang betul, banyak gila beza dia. Satu ialah gaya trading, risk management. Nombor dua ialah dari segi open dengan close. Ada juga you tak boleh arbitrage, maksudnya buy dengan saya serentak. Dan satu lagi ialah you tak boleh nak pergi kepada macam akaun dah besar gila, you tak boleh nak trade dengan betul sebenarnya. Sebab ini akan bagi risiko pada you. Macam saya sentiasa fokus kepada
macam ada security capital, you bila duit you dah banyak, you kena pergi concern kepada benda-benda macam ni. Jadi pada saya lah, adalah lebih baik daripada awal you train ke arah benda sepatutnya. Macam ni lah, macam saya kata, okay, daripada demo dengan live account, 1000 tahun demo pun takkan sama dengan 1 hari live trading, ibarat macam tu. Kan? Jadi ibarat juga sebenarnya, kalau you macam membayangkan simulasi saja tanpa you bawa kereta, you takkan rasa experience kereta tu. Kan? Macam tu lah. Ataupun you belajar gitar, you macam bayangkan, you tengok sebagainya, dia takkan sama dengan belajar training, bagi jamming ataupun buat konsep yang betul. Faham? Dia kena real experience. So bila sebut real experience, you kena ada broker yang betul. Okay? Jadi saya mungkin sedikit bias, tetapi saya ikhlas cakap pada you ialah, tolong pilih broker yang betul, kan? Dan broker yang betul ni saya tak boleh identify sebab saya ada banyak jenis broker betul. Kenapa tak boleh identify? Sebab contoh, ada broker dia bagus tapi support customer teruk. Kan, you nak depo withdrawal pun susah. Macam saya memang gunakan FX Premier Asia, khas untuk deposit dan withdrawal, memang sangat cepat. Kan, dan memang tak ada masalah. Dan kalau kata coach, ada glitch spread tak sama sebagainya. Saya cakap tu terang mana-mana broker pun LP dia tak sama. Mana-mana market pun volatility dia tak sama. Jadi jangan you mengharapkan, oh tak kena 0.01 pips lagi, tak kena TP. You jangan jadi macam tu. You kena smart bila you dalam market sebenar. Bila you dah besar, akaun you dah besar, you tak boleh tengok benda tu sebenarnya. Sebab memang totally market volatility, LP berbeza pada harga dan broker berbeza pada harga. Kalau broker yang jadi menipu lagi teruk lah. Jadi ECN dia tak ada spread, tapi dia makan commission. Kan 25%, 30% ikut you punya position yang lebih besar, maksudnya lebih banyak commission dia makan lah. Kan dia tak ada spread, oh dah biru, tapi dia makan spread. Dia makan commission. You rugi juga sebenarnya. Maksudnya you kata, okay, dia tak ambil spread, tapi sebenarnya dia ambil commission. Rugi you sebenarnya, pada pandangan saya lah. Sebab broker hidup dengan spread, kan, macam, dan commission. Jadi you jangan anggap, oh ada broker mana yang tak ada spread, yang paling rendah spread, dia nak hidup macam mana, kan? Jadi tajuk saya lah sekarang ni lah, satu ialah pilih akaun yang betul, kan? Boleh nak main akaun kecil untuk high risk dan juga pecahkan akaun banyak-banyak untuk trading dan cuba dapatkan duit harian. Okey, tak ada masalah. Tetapi kalau you nak pergi long term, you kena ada akaun yang betul. Okey, untuk peringkat yang untuk long term, saya sangat-sangat suggest you guna FX Premier Asia. Lepas tu ada lagi saya akan sebutkan, ada yang akaun saya besar gila yang melebihi 100,000. Saya pakai broker tertentu. Kan? Saya tak nak sebut pasal dia akan jadi promosi, tapi saya akan ceritakan macam mana contoh dia. Macam yang tadi dia lah, yang memang favorite, memang saya promosikan pasal di bawah kita, Road TFTT memang kita fokus pada FX Premier Asia. Setakat ni servis dia memang bagus dan saya trust lah. Trust tu pasal kita dah buat kerja 5 tahun dan saya tak adalah promote sangat asalnya. Saya start tu adalah 2 tahun lepas. Dan kenapa saya start promote tu ialah bila saya nampak, bila orang masuk dalam kita punya Road TFTT, dan saya tak pernah ada macam you wajib buka ke, tak ada. Saya tak paksa macam tu. Saya belajar you memang free, totally ikhlas lah. Tak ada masalah. Tapi dari segi contohnya ialah orang masalah teknikal, oh depo tak masuk kan. Kadang-kadang tengok setengah broker kan saya kerjasama jadi education, message kita, oh depo tak masuk kenapa? Manalah kita tahu kan. Tanyalah benda tu. Broker tersebut kan. Broker saya tak boleh nak withdraw lambat. Broker saya sangkut sini. Kita tak tahu sebenarnya. Jadi itu saya rasa okay, why not kita ada support technical. Sebab tu kita ada support technical untuk broker macam FX Premier Asia. Jadi saya sangat highlight, suggest pada you lah, guna www kan .fxpremierasia .com. Tu dia. Tulisan pun macam apa. Ni FX Premier Asia. FX Premier Max lah, saya tulis betul-betul lah. FX Premier Max Asia.com. Asia.com. Okay. So pakai yang ni lah. Itu saya highly suggest. Dan pada sama coach, saya dah ada broker. Pakai je lah broker. Saya sendiri pun ada. Saya rasa lah, saya ada lebih daripada 10 broker kot, saya rasa. Tapi saya aktif tu, kejap saya nak kira, dalam 4 broker saja aktif. Aktif tu maksudnya saya ada simpanan-simpanan tertentu lah. Kan saya ada pelbagai broker dan saya sangat suka semua broker saya. Cuma dari segi kalau you baru terutamanya, saya highly suggest lah FX Premier Asia. Saya bukan, mungkin, yelah, saya admit saya bias, tapi satu sudut saya nak tolong you sebenarnya. Supaya you dapat panduan dan juga langkah yang betul, bukan terpengaruh benda bukan-bukan, dan juga you dapat jalan yang betul. Okay, so point pada video ni simple, jangan terpengaruh dengan screenshot orang. Sebab dia bukan account send. Kan? Kau nampak, oh gila hebat kaya, dia punya account send. Takut kau terpengaruh dengan marketing kat luar sana sebenarnya, kesian. Okay, lepas tu nombor 2 ialah, kena faham kita punya risiko. Takut nanti kita dah penat-penat buat duit, broker hilang. Kan? Ada yang broker besar gila, babak lu marketing gila babi kan, 4-5 tahun dulu hilang, tutup. Sebab broker ialah bisnes juga, faham? Jadi itu nombor 2. Nombor 3 ialah pastikan faham iaitu macam mana nak pilih orang yang betul, yang wakil broker tu. Ini yang paling sangat penting sebenarnya.
Pasal dia akan cuba bertanggungjawab macam ejen insurans tadi, cuba bertanggungjawab dan juga membantu you sebaik mungkin. Kita dua entiti lah, kita di FFP Malaysia. Alright, so jumpa lagi dengan selamat. Please comment, like video ni dan juga subscribe kalau belum subscribe. So please hit subscribe dan juga like. Dan pada sama juga tolong komen apa yang nak tahu, mungkin nak tahu pasal broker ataupun ada soalan-soalan lain, saya akan buat video masa ke masa. Jumpa lagi dan salam hormat.